Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشهر شعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis pada malam ini, yang saya hormati pengerusi JPKK kita pada malam ini, pengerusi taman, yang saya hormati tidak lupa juga kepada ahli panel yang kedua pada malam ini, merangkap pengerusi Surau An-Nur, Taman Rambai Jaya, Cik Samad. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam, keseluruhan ahli jawatan kuasa pihak pengurusan surau, seluruh kepimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Semangat tuan-tuan malam ni ya. Walaupun dah pukul 8.30 baru nak start ceramah, tetapi tuan-tuan penuh bersemangat sebab lepas ceramah ada jamuan, insya-Allah. Ada lah. Yang penting saya punya tu ada, tuan-tuan saya tak berapa pasti, mungkin ada lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat kali kedua lah, kali kedua ke kali ketiga? Kali tiga dah. Agak-agak ingat. Ingat. Kali ketiga dah saya hadir. Last kita jumpa tahun lepas kan? Tahun lepas, betul lah. Kalau tak silap saya dalam ceramah mungkin Isra Mi'raj juga kan? Isra Mi'raj juga ataupun Maulidul Rasul. Dua jamaah tu lah yang rajin orang buat Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nama pun betul lah kata Ustaz Timur tu, surau ni ada nur. Sebab nama surau tu nur. Dan nama surau tu nur, mana nampak cahaya dia. Sebab kata ulama dalam dunia ni ada dua rumah Allah. Yang pertama ialah masjid dan surau. Yang kedua ialah hati orang-orang yang beriman. Jadi yang hadir pada malam ini ialah kelompok insya-Allah orang yang beriman. Nabi sebut di dalam satu hadis, nak tahu ataupun tidak tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman, maka ketahuilah dia boleh berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dalam dirinya itu ada iman. Amin ya rabbal alamin. Cuaca pun elok tuan-tuan malam ni. Saya berada di Sarawak. Sebenarnya saya baru sampai daripada Sarawak ni. Tadi flight saya petang tadi, percut kereta, alhamdulillah sampai ke sinilah. Saya dah buat jamak siap apa semua. Esok pagi saya terbang balik Sarawak. Malam esok saya ada ceramah di Sarawak. Kemudian hari Rabu nanti saya balik sini. Program macam biasalah, program telah diatur dan disusun sampai ke Ramadan nantilah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni tajuk yang diberikan kepada kita untuk kita buka perbincangan pada malam ini, tajuk umum, iaitulah berkisarkan tentang Isra wal Mi'raj.
Isra wal Mi'raj, kata ulama, dia berlaku di dalam bulan Rajab. Setiap bulan itu ada keistimewaan peristiwa-peristiwa tertentu. Apatah lagi keistimewaan bulan Rajab itu sendiri. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah arba'atul hurum. Allah Ta'ala kata ada 4 di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Nabi sebut di dalam satu hadis, di antara 4 bulan haram, salata mutawalliyah, ada 3 bulan yang duduk secara berdekatan dan 1 bulan itu dia terpisah. Apa dia 3 bulan yang duduk secara berdekatan? Yang pertama dipanggil sebagai bulan Zulqa'dah. Orang ramai panggil Zulqa'dah, dia orang Arab panggil Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan yang ketiga ialah bulan Muharram. Dia duduk 3 berdekatan. Sebab itu Zulqa'dah orang persiapan nak pergi buat haji. Zulhijjah proses orang buat haji. Muharram orang pulang daripada menunaikan haji. Maka berlakulah pada zaman Sayyidina Umar, dia menggunakan bulan Muharram sebagai kalender permulaan bulan yang pertama di dalam Islam, bermula dengan bulan Muharram. Alasannya orang baru semangat daripada menunaikan haji dan umrah, maka semangat tu dimulakan pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram pula termasuk di antara 4 bulan haram. Dan bulan yang terakhir ialah bulan Rajab, iaitulah kita berada. Di dalam asar Ibnu Abbas menyatakan, siapa yang masuk sahaja di dalam bulan-bulan haram, segala amal kebaikan yang dibuat di dalam bulan-bulan haram akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan buat kuliah malam ni di dalam bulan haram tak macam pahala macam bulan-bulan lain. Tetapi kalau menurut Ibnu Abbas, dia ada pahala tambahan. Sebab apa? Kita berada amal kebaikan di dalam bulan Rajab, dalam bulan-bulan haram. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan maksiat, barang siapa yang melakukan kejahatan, juga dosanya juga akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Baik tuan-tuan, bila kita bicarakan tentang Isra wal Mi'raj, dia berlaku, kata ulama, ada sebagian pendapat, banyak pendapat. Antara pendapat yang kuat, dia berlaku di dalam bulan Rajab. Ada ulama pula dia mendetailkan lagi dalam bulan Rajab itu berlaku bila? Dia berlaku pada malam 27 Rajab. Satu perjalanan yang cukup singkat. Bagaimana Nabi boleh pergi selepas Isya dan Nabi pulang sebelum subuh. Ada sebahagian ahli tafsir pula menyatakan, selipar yang dipakai oleh Nabi SAW selesai solat Isya berada di rumah, selipar tu masih panas lagi, maka Rasulullah dah turun dah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab apa? Dia adalah satu perjalanan yang dipanggil sebagai perjalanan sepantas kilat, laju. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan dengan ayat yang saya baca, suratul Isra ayat yang pertama. Allah Ta'ala sebut Subhana, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Maha hebat Allah. Kata ulama, bila mana Allah Ta'ala puji diri dia sendiri, Subhana, maka selepas itu Allah nak cerita, ada satu cerita yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dalam Quran kita tengok, dia banyak cerita pelik dalam Quran. Macam ibu-ibu baca Quran, kan ibu-ibu kan baca Quran, tapi kadang-kadang orang baca Quran dia tak berapa faham makna ayat tu. Jenis membaca, betul lah. Tapi bagus baca Quran. Saya tengok orang tua dulu, nenek saya, arwah nenek saya, Allah rajin dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'an. Pagi petang saya tengok dia baca Quran. Baca Quran ni bagus tuan-tuan. Sebab di dalam Al-Quran ada penceritaan yang telah berlaku, ada penceritaan yang sedang berlaku, ada peristiwa yang akan berlaku. Termasuk ada satu peristiwa yang luar biasa, yang kepala otak manusia tak boleh nak fikir. Dia termasuk di antara cerita-cerita pelik yang ada di dalam Al-Quran. Pelik. Pasal apa pelik tuan-tuan?
Nabi pergi lepas Isyak, Nabi pulang sebelum subuh. Nabi pergi mana? Nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Perkiraan Mekah dan Masjid Al-Aqsa 2060 kilometer. Nabi pergi. Tuan-tuan, kalau daripada Bukit Ramai, tuan-tuan pergi Bukit Kayu Hitam, katakanlah 440 kilometer. 4 kali ulang alik baru sampai Masjid Al-Aqsa. Belum balik ke sini lagi, belum sampai ke kota Mekah lagi. 8 kali tuan-tuan pergi Bukit Kayu Hitam, barulah dikira Nabi pergi Masjid Al-Aqsa dan Nabi pulang. Itu baru perjalanan Isra. Belum lagi diceritakan tentang Mi'raj. Nabi kata langit pertama nak pergi langit kedua 500 tahun. Langit kedua nak pergi langit ketiga 500 tahun. 7 lapisan langit, maka 3,500 tahun. Campur 2,060 pergi, 2,060 kilometer balik. Tuan-tuan, kalau naik unta, tuan-tuan daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa naik unta, sebulan pergi sebulan balik. Tetapi Nabi pergi lepas Isyak, Nabi pulang sebelum subuh. Allah Ta'ala gunakan Subhana, Maha suci Allah, Maha hebat Allah, Maha agung Allah. Sebab itu Allah Ta'ala segala pemilik Maha. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat, Allah Maha hebat. Tuan-tuan rasa tuan-tuan kaya, Allah Maha kaya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan apa dia? Maha sayang. Sayanglah Ustaz suami. Allah Maha kasih sayangnya. Manusia tak ada Maha. Ada ke manusia yang ada Maha? Adalah. Itu pun dah 98 tahun tuan-tuan. Yang faham, tak faham sudah. Namanya Tun Mahathir Muhammad Maha juga. Tapi Allah Ta'ala dia pemilik segala Maha. Hebatnya kerajaan Allah. Bila mana perjalanan itu perjalanan yang cukup singkat, dan dia tak perlu untuk kita fikirkan tentang logik ketidak perjalanan itu, sebab cerita itu ada di dalam Al-Quran. Isra disebutkan di dalam surah Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Tuan-tuan baca ayat 13, tuan-tuan baca ayat 14, tuan-tuan baca ayat 15, 16, 17, 18. 6 ayat menceritakan tentang apa yang berlaku dalam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan Nabi salat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa, bagaimana burak yang bawa Nabi bersama dengan Jibril alaihissalam disebutkan dengan jelas di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh baca sahih Muslim, tuan-tuan boleh baca sahih Bukhari, tuan-tuan boleh baca riwayat-riwayat yang sahih menceritakan tentang peristiwa yang berlaku Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan tak payah tanya logik ke tidak, tak payah. Sebab di dalam Al-Quran banyak cerita pelik yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu hari berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 3 orang Yahudi, dia datang jumpa Umar. Ya Umar, kami nak masuk Islam. Umar kata bagus, kalau kamu nak masuk Islam silakan. Tapi kata Yahudi tadi, aku nak tanya kamu satu soalan. Kalau kamu jawab satu soalan, dapat jawab, maka bukan kami 3 orang saja masuk Islam, pengikut dan orang kampung kami akan ikut ajaran Islam. Umar kata sudah bagus, what's the question? Apa soalannya? Maka 3 orang Yahudi pun bertanya, ya Umar, sebutkan kepada kami 5 makhluk yang hidup di atas muka bumi, yang tak ada mak dan tak keluar daripada perut seorang mak, tapi hidup. Allah. Pening Sayyidina Umar memikirkan jawapan. Sudah, kalau aku tak dapat jawab ni malu ni. Tapi aku pula tak tahu pula jawapannya. Kalau dapat jawab, ramai orang masuk Islam. Janji Yahudi tadi. Maka Sayyidina Umar pun menung. Dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka panggilan Umar ketika itu, wahai Sa'ad, mari sini. Sa'ad kata, ya Umar, aku pun tak tahu, jangan tanya. Aku bukan nak tanya kamu. Kata Umar, kau pergi lagi, panggil rumah Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali datang menghadap khalifah dan jawab bagi pihak kerajaan Islam ketika itu. Maka Sa'ad ni pun berlarilah rumah Sayyidina Ali. Ali, ya Umar panggil kamu datang. 3 orang Yahudi tanya Umar soalan, Umar suruh kamu jawab.
Kata Sayyidina Ali, apa soalan dia? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan tanya aku pun tak tahu apa benda pelik soalan ni. Maka tak apalah, Sayyidina Ali pun bersiap. Maka sampailah ke pejabat khalifah, jumpa 3 orang Yahudi. Maka Umar kata, wahai Yahudi, itulah pembantu aku, tanyalah apa soalan kamu nak tanya, kamu tanyalah, dia akan jawab. Dalam mindset pembantu, dalam mindset orang Yahudi tadi, soalan susah Sayyidina Umar suruh pembantu jawab. Kalau soalan susah pembantu boleh jawab, maknanya Umar mesti lagi hebat. Itu pandangan Yahudi. Tapi Umar pun tak tahu jawapan dia. Maka apa dia? Kata Sayyidina Ali, apa dia ni? Apa soalan dia ni? Kata Yahudi tadi, ya Ali, bagi pihak Umar, apa dia 5 makhluk yang hidup atas muka bumi tetapi tak keluar daripada perut seorang ibu, dan tapi dia hidup, dia tidak beranak kan, dan tak ada mak, tapi dia hidup, tiba-tiba dia ada. Kata Sayyidina Ali, dengar soalan dia dalam riwayat, dia kata Sayyidina Ali tersenyum sambil ketawa. Dia kata, lah, aku datang daripada jauh, ini saja ke kamu nak tanya? Kalau kamu minta 10 makhluk, 10 aku bagi. Sebab kau minta 5 je lah aku bagi. Jawapannya ada dalam Quran. Apa benda? Tuan, apa makhluk? Yahudi tadi dah terkejut. Saya nak cerita ni, cerita-cerita pelik yang ada dalam Quran, termasuk Isra wal Mi'raj. Maka Yahudi tadi kata, ish, apa dia wahai Ali? Maka Ali pun jawab, makhluk pertama yang tak ada mak dan tak keluar daripada perut seorang mak, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam mana ada mak, tak keluar pada perut seorang mak. Dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala nak jadikan khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat pun kata, ya Allah, nak cipta ke makhluk yang akan merosak, melakukan kerosakan yang berada di atas muka bumi? Kata Allah, aku tahulah apa yang aku nak buat. Nabi Adam dicipta. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, iaitulah Siti apa? Siti Hawa, isteri Nabi Adam. Oh, hebat, okey gambar. Makhluk ketiga, siapa dapat jawab boleh balik awal malam ni. Boleh kita benarkan balik awal. Ada makan? Balik awal, tak dapat dah makan. Makhluk yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ialah unta yang keluar daripada belahan batu Nabi Saleh. Bila umat Nabi Saleh kata, wahai Saleh, betulkah kamu ni Nabi? Keluarkan batu unta daripada batu itu. Nabi Saleh pun angkat tangan, ketuk batu, terbelah batu tadi. Tiba-tiba keluarlah seekor unta ditakdirkan oleh Allah. Magic, jangan kita fikirkan. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia tuan-tuan? Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa memegang tongkat, Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, apa yang kamu gunakan tongkat tersebut? Kata Nabi Musa, ya Allah, dengan tongkat aku berjalan, dengan tongkat aku memukul, dengan tongkat aku menebas, dengan tongkat aku halau kambing. Kata Allah, lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa pun lemparkan tongkatnya, tiba-tiba bertukar menjadi ular dan memakan ular Fir'aun ketika itu. Makhluk yang kelima ialah kambing yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim sewaktu pisau yang sama menyembelih anaknya Ismail. Tajam ni asal pisau ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dapat mimpi supaya sembelih anak dia. Tak lut, kata orang, tak termusik walau sikit. Tiba-tiba Jibril datang membawa kibas. Kibas itu daripada mana? Magic. Cerita ini ada di dalam Al-Quran menggantikan Nabi Allah Ismail AS. Dan cerita pelik yang keenam ialah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi, yang asra. Maknanya Isra wal Mi'raj, Nabi tak bergerak sendiri. Isra wal Mi'raj, Allah yang menggerakkan. Sebab Allah Ta'ala gunakan asra, sara, berjalan, asra, memperjalankan. Allah Ta'ala kata, Subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan, asra bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam. Ni iman, mencabarkan iman kita. Abu Jahal pun kata, ya Rasulullah, kalau betul kamu Isra wal Mi'raj, kenapa pergi waktu malam? Orang tengah tidur, orang tak nampak. Kau jalan tengah hari, orang boleh tengok. Betul tak? Ui, Muhammad terbang, orang boleh cerita. Tapi kau cerita ni orang tak nampak. Kata Abu Jahal, macam mana lah kami nak percaya?
Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak Isra wal Mi'raj? Mana tuan-tuan ada iman yang kuat, boleh percaya satu peristiwa yang kita tak nampak dan kita rasa tak logik, tak pernah kita rasa tak logik, sebab tuan-tuan beriman kepada apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Lailan, pada waktu malam. Kata ulama, kenapa pada waktu malam? Nak digambarkan ketenangan bertemu dengan Allah pada waktu malam, berbeza tuan-tuan bertemu dengan Allah pada waktu siang. Saya nak tanya ibu-ibu, solat tengah hari dengan solat tengah malam, mana ibu-ibu rasa khusyuk? Malam. Siang tak khusyuk. Tengah sembahyang anak melintas, tengah sembahyang suami berkembar, tidak ayah, tengah sembahyang isteri berlepas mandi, sembahyang depan bilik air, Allah, bini berkembar, astagfirullahaladzim. Pada mahu nak khusyuk, tu yang sembahyang tengah malam nak rasa khusyuk, betul tak? Tuan kakak tengah baring-baring dengar suara syahdu tengah malam, rupanya apa? Suami tahajud, Allah, Bismillah, seram pun ada rasanya. Dia penuh bunyi apa pula, dia tengok, oh lagi aku agak dengan nombor tuan. Tengah malam nak, tengah hari tak khusyuk, susah. Bukan kata nak tak khusyuk tak, dia boleh khusyuk tapi susah. Tidak. Tengah sembahyang Allahu Akbar, anak duduk dekat tiga sejadah 2 tahun, dia pegang gunting, agak-agak dia khusyuk. Kita duduk rukuk, dia pegang gunting, dia buat macam ni. Aku kalau sujud dia tikam belakang, aku meninggal. Bukan hari ni aku nak meninggal. Dia berhenti sembahyang, dia sepak anak dia tu. Bukan senang tuan-tuan, tengah malam. Sebab itu diperjalankan lailan, daripada mana? Minal Masjidil Haram. Ke mana? Masjidil Aqsa. Jelas, daripada Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa. Nampak jalan sampai ke sana. Apa yang ada dekat Masjid Al-Aqsa, apa yang ada di bumi Palestin, Allah Ta'ala sebut Alladzi barakna haulah, yang telah aku, kata Allah, berkati sekalian Masjidil Aqsa, tepi-tepinya. Makna bumi Palestin itu telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Yahudi laknatullah, Israel laknatullah, tak berjaya menewaskan Masjid Al-Aqsa sampai hari ini. Buatlah senjata macam mana sekalipun, tetapi Israel sampai hari ini tak berjaya untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Bukan sekadar Masjid Al-Aqsa, Gaza. Kenapa dia serang Gaza? Tak serang tempat-tempat lain, kerana Gaza ialah 100% orang Islam yang berada di sana. Hari ini tuan-tuan, hampir 85% penduduk Gaza seramai 5 juta orang telah kehilangan tempat tinggal secara total. Tapi dia orang tak mengakukanlah. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita semangatnya mereka mempertahankan bumi Palestin sebab ada nilai sejarah dan keistimewaan. Sebab itu kita duduk dekat sini, kita bantu orang Palestin, kita buat solat hajat, betul tak? Semangat. Dengar ceramah Palestin, semangat. Kan dengar ceramah Palestin, semangat, berkobar-kobar. Ya, save Palestin, save Palestin. Lepas sembahyang Isyak, buat solat hajat untuk Palestin, separuh hilang. Dengar ceramah tu semangat, nak sembahyang hajat, semua lari tuan-tuan untuk Palestin. Jadi tuan-tuan, sampai Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Untuk apa? Allah Ta'ala kata linuriyahu min ayatina, nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda kehebatan Allah. Pasal apa Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda kehebatan? Sebab orang Mekah ketika itu anggap dirinya hebat. Abu Jahal rasa dia besar, tak ada orang yang lebih besar. Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Allah Ta'ala tunjuk satu persatu. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dalam surah An-Najm ayat 13. Allah Ta'ala kata ketika itulah Nabi Muhammad melihat rupa bentuk Jibril yang asal. Macam mana
dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah, Jibril alaihissalam rupa bentuk yang asal terkejut bagi Nabi, sebab Jibril alaihissalam nampaknya ada 600 sayap. Dia buka saja satu sayap, kata Rasulullah, telah menutup timur dan barat seluruh bumi. Baru satu sayap. Nabi kata dengan Jibril, wahai Jibril, besarnya kamu. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, aku tak besar lagi, ada lagi malaikat yang lebih besar daripadaku, malaikat Israfil. Dia ada 1200 sayap, matanya sahaja sebesar planet Allah. Besar gila tu ada. Saya ingat 10 tahun lepas orang duk kecoh jembatan Muar ular besar, ingat ni? Betul tak? Ada tak? Oi, saya pergi dengan ayah saya, bawa geng dia 3 orang van mono. Orang kata besar mana? Besar mana? Oi, besar. Pergi tengok. Dia kata Sultan Johor pun datang nak tengok. Oh, ni jadi mengencing dia kan. Sultan Johor pun datang tengok. Kita pun pergi, ayah semangat bawa. Pergi. Dia cerita 12 tahun lepas kan. Besar mana? Besar mana? Dia punya kepala besar, kita kecil. Allah besar. Kita pun pergi rumah penuh kat jambatan tuan. Ingat lagi satu kampung saya pergi, penuh jambatan Muar penuh. Tanya pakcik tu berapa lama pakcik tu? Daripada petang semalam. Allah, petang semalam ni dah sampai petang hari ni, harap tak sembahyang orang tua. Dia tunggu ular sembahyang, tidak apa je. Dia menunggu ular tengok sampai terang ular tu tak tahu mana pergi. Memang ular tu ada sebab dia dulu bawa pasar, dia makan sisa ayam, tapi tak ada lawan sebesar itu. Bila cerita ular tu besar sampai kat belakang ni, ular besar, kepala ni besar, tapi Israfil matanya saja Nabi kata sebesar planet. Subhanallah. Israfil belum lagi melaksanakan suruhan daripada Allah. Sebab malaikat Israfil kerjanya 2 sahaja, meniup sangkakala pertama, meniup sangkakala kedua. Belum lagi Jibril alaihissalam, dia jaga Nabi, dia hantar wahyu kali pertama sampai wahyu yang terakhir. Saya nak tanya tuan-tuan, Jibril buat apa sekarang? Islam dah lengkap, Quran dah turun, Jibril buat apa sekarang? Siapa boleh jawab memang champion. Saya pernah tanya ada seorang pakcik tu depan bencin tentera kan. Menghiaskan syurga. Ada kata menghiaskan syurga. Saya tanya ada satu abang tentera pakcik tu, dia depan bencin kan. Depan bencin, lepak kat kedai kopi tu semua. Saya tanya dia, Jibril buat apa sekarang? Dia kata Jibril macam saya lah Ustaz, lepas bencin tak ada. Jibril macam saya lah Ustaz, lepas bencin tak ada buat apa tu, saya lah asal ngomong. Kan Jibril macam dia dah muak dia tuan. Ada yang kata menjaga syurga, ada yang kata menjaga agama, ada yang kata menjaga Al-Quran. Dia yang menjagakan agama sampai hari ini, Jibril alaihi salam. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila perjalanan itu yang Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan dia. Kita baca surah An-Najm, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Jibril menunjukkan rupa paras dia yang sebenar. Tu kali pertama Nabi tengok Jibril alaihissalam. Kali pertama Nabi tengok Jibril, Nabi terkejut. Besarnya Jibril. Selalu Jibril hantarkan wahyu melalui lonceng, suara lonceng. Rasulullah Jibril alaihissalam menyerupai seorang lelaki, hantarkan membacakan wahyu. Tapi ni Nabi tengok live. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm, inda sidratul muntaha. Dan ayat yang ke-14 Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad melihat sampai naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Tempat yang paling tertinggi selepas langit yang ke-7. Jibril pun tak sampai tempat itu. Kata Jibril, ya Rasulullah, aku pun tak boleh nak sampai atas. Kau diizin dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saja di atas, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, mintalah apa yang kamu nak minta. Minta.
Kata Nabi SAW, ya Allah, Nabi Musa kau berikan keistimewaan seperti itu, Nabi Ibrahim kau berikan keistimewaan ini, Nabi Sulaiman kau berikan keistimewaan ini, Nabi Adam kau berikan keistimewaan seperti ini, Nabi Nuh kau berikan keistimewaan. Nabi tak minta pun apa yang disuruh oleh Allah, cuma Nabi menyebutkan keistimewaan Nabi-Nabi diberikan oleh Allah. Kata Allah, ya Muhammad, aku angkat engkau sebagai kekasihku. Allah tak ada benda yang lebih tinggi melainkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasahibul Ibad ada menyebutkan tentang kata-kata ulama tulis, ada menyebutkan tentang kata-kata Nabi Adam alaihissalam yang jelas dengan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, aku diiri hati dengan umat Rasulullah sebab umat Rasul aku ni asal aku adalah syurga. Sebab aku buat satu kesalahan, aku diturunkan ke bumi, pakaian syurga aku diluncurkan oleh Allah, lalu Allah Ta'ala pakaikan pakaian aku di bumi. Umat Muhammad siang dan malam melakukan dosa, tetapi pengakhirannya Allah Ta'ala pakaikan umat Muhammad dengan pakaian-pakaian syurga. Subhanallah. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku iri hati dengan umat Muhammad disebabkan aku sekali aku buat silap saja, Allah telah pisahkan aku dan istriku. Aku diturunkan di India, istriku Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis dan syaitan dicampak di Basrah. Kita umat Muhammad, kata Nabi Adam, siang malam laki bini melakukan dosa, tetapi Allah Ta'ala tak pisahkan pun antara suami dan istri. Hebatnya umat Rasulullah. Laki bini curi duit tabung masjid, dari aja. Bini duduk belakang, suami tengok orang semua sujud, campak tabung, lempok ke belakang, bini kau dengan telepon. Bini pun keluar pada telepon, campak dekat pintu, anak tu kan sambut. Anak beranak, bukan laki bini, anak beranak, tentang curi duit tabung masjid. Berapa ramai hari ini umat Muhammad siang malam melakukan dosa, tapi Allah Ta'ala tak pisahkan suami dan isteri. Kata Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Nasahibul Ibad ada menyebutkan, aku iri hati yang ketiga umat Nabi Muhammad, sekali aku buat silap, Allah Ta'ala murka, campakkan aku di dunia, aku dan Hawa di dunia terpisah. Maka aku minta taubat kepada Allah selama 450 tahun taubat di dunia, tetapi Allah Ta'ala tidak makbulkan. Tetapi malaikat bila aku masuk ke kota Mekah, aku bertaubat di sana, itu pun Allah Ta'ala terima taubat aku disebabkan aku menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, macam mana kamu tahu tentang nama Muhammad? Ya Allah, aku dulu tempat aku syurga kau sediakan, ya Allah. Aku melihat di tiang-tiang arasmu tertulis nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti, aku yakin itulah insan yang aku ciptakan dengan sebaik-baik manusia. Itu aku yakin itulah Muhammad Rasulullah. Aku menyebut nama itu. Kata Allah kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, benarlah wahai Adam. Tuan-tuan, umat Muhammad kat mana dia buat maksiat, kat mana dia buat silap, kat mana dia buat masalah, di situ juga dia bertaubat, otomatik Allah Ta'ala boleh terima taubat kita. Istimewanya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita saja yang malas nak minta daripada Allah. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Dua kata tugas. Yang pertama, Allah Ta'ala kata ud'uni, Allah Ta'ala kata dengan kita, mintalah apa kamu nak minta. Yang kedua, astajib lakum, aku pasti akan perkenankan. Cuma kita malas nak minta, ataupun kalau kita minta tak berapa nak yakin. Betul tak? Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, macam Datuk Vida, ya Allah, kalau boleh ya Allah, nak juga mandi dalam tek mandi tu, ya Allah, amin. Duduk menung, boleh ke tak boleh? Memang tak yakin betul boleh ke tak boleh. Dia kena yakin. Kena yakin. Ada orang bukan sekadar minta, doa pun pemalas. Duk letak tangan di atas perut, duk baca tahlil lama sangat, amin amin amin. Duk tangan atas perut, betul tak? Amin amin. Duk tutup mulut, amin 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 amin. Ada yang lagi canggih tau. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, macam biasa.
Dia macam dia tarik ke kedai mamak tu kan. Macam biasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, macam malam, macam biasa, senang je doa kita tuan. Jadi nak menyebutkan tentang hubungan dengan Allah di dalam Isra wal Mi'raj, banyak benda kita boleh sentuh, tapi malam ni yang saya nak sentuh ialah hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sebab kita hidup dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, kita berada dalam hablum minallah. Ya, dalam masa yang sama kita ibadah kepada Allah. Dalam masa yang sama kita tahajud tak tinggal. Dalam masa yang sama tuan-tuan mesti dah start puasa dah. Dalam masa yang sama tuan-tuan dah buat apa saja amalan tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang kita terlupa nak hablum minan nas. Disebabkan Nabi dapat motivasi kekuatan itu sebab masyarakat Arab jahiliyah hari itu menekan gila-gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi turun, cabaran yang pertama yang Nabi dapat apa dia tuan-tuan? Kepercayaan orang masyarakat ketika itu. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kumpulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi turun daripada Isra wal Mi'raj, datanglah Abu Jahal ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad tadi dia kumpulkan orang, dia cerita dia Isra wal Mi'raj malam tadi. Apa kata Abu Bakar? Bila dia sebut baru macam kami baru saja pergi ceramah Isra Mi'raj Rasulullah ni. Kau percaya ke Abu Bakar? Kata Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang bagi tahu itu Muhammad Rasulullah, dia pergi lebih jauh daripada turun, aku boleh percaya. Itu kelompok yang pertama, kelompok Sayyidina Abu Bakar. Tu yang dia mendapat gelaran As-Siddiq. Kelompok yang kedua, kumpulan Abu Jahal. Ini kelompok nombor 2. Ini tak selonong, dia ketawakan Nabi. Tuan-tuan jangan terkejut. Bila Nabi turun dalam kitab Isra wal Mi'raj, ada menyebutkan tentang orang yang pertama yang datang rumah Rasulullah nak tahu apa cerita yang berlaku malam tadi. Siapa dia? Abu Jahal. Nabi turun Isra Mi'raj, bila Nabi solat subuh, Nabi balik rumah apa semua ni, tuan-tuan, Abu Jahal dia orang pertama datang rumah Rasulullah. Orang pertama. Bila dia sebut orang pertama, maka kata Abu Jahal, Muhammad, tak ada cerita best ke malam ni? Kata dia. Rasulullah kata ada. Apa cerita dia? Sebab dia nak dapatkan cerita, sebab dia nak ketawakan Nabi. Dia nak ketawa, dia nak jadikan bahan untuk ejekan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, malam tadi aku dapat berjalan pergi Masjid Al-Aqsa. Terkejut Abu Jahal. Dia dah mula seronok. Lagi apa? Aku bertemu dengan seluruh para nabi dan para rasul. Lagi kata Abu Jahal, aku naik berbicara dengan Allah, dapat solat 50 waktu. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, cukup. Kata Abu Jahal, nak tak aku panggil orang Mekah, kumpulkan orang Mekah, kamu cerita apa yang berlaku malam tadi? Nak tak? Sebab apa? Dia punya idea dah supaya nak orang Mekah ketawakan Nabi waktu itu. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, kau cerita kau pergi Masjid Al-Aqsa malam tadi. Minta maaflah ya Muhammad, sebelum ni aku tuduh kamu ni gila. Aku ni saja dia tuduh kamu gila supaya orang pun akan kata kamu gila. Rupanya bila kamu cerita pasal benda ni, rupanya kamu betul-betul gila. Dia ketawakan Nabi depan Rasulullah. Nak tak aku kumpul kau orang Mekah, kamu cerita? Kata Rasulullah, boleh, silakan. Sebab seronoknya Nabi waktu itu. Maka Abu Jahal pun buat pengumuman, wahai orang Mekah, kumpul, Muhammad nak berbicara dengan kita semua, nak cerita satu peristiwa ajaib. Maka kalau orang tanya saya, siapakah penganjur pertama Isra wal Mi'raj, saya jawab Abu Jahal. Dia penganjur pertama buat ceramah Isra Mi'raj. Sebab dia jemput orang, dan dia jemput bukan orang ustaz tau, dia jemput Nabi sendiri. Ni jasa Abu Jahal. Dia orang pertama buat program Isra wal Mi'raj. Maka orang pun berkumpul seronoklah, bawa buku nota, bawa pen, nak dengar yang taksub dengan Islam, dengan Rasulullah baru masuk Islam. Seronoklah apa yang Nabi dapat, apa Nabi dapat. Kelompok Abu Jahal duduk satu tempat, kelompok orang duduk atas pagar. Ni dipanggil golongan DAP, duduk atas pagar.
Dia pun dah tahu apalah Muhammad nak cerita, tak apalah kita pun baru masuk Islam semalam, tak apa, kita dengar dulu. Rasulullah orang pun dengar-dengar. Tiba-tiba Nabi kata pergi Masjid Al-Aqsa, dapat solat, naik ke langit, 7 langit, Siratul Muntaha, bertemu, berbicara dengan Allah, dapat solat 50 waktu, turun dengan Nabi Musa, kemudian dapat kurang pula 5 waktu. Orang yang baru masuk Islam semalam, dia mula ragu-ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aduh, Muhammad cerita benda ni pula, aku ingatkan nak cerita pasal benda tak logik pula Muhammad cerita tu. Yang duduk atas pagar ni kata apa? Tak apalah, dia nak cerita apa, ceritalah. Kita pun ikut je lah cara kita, buat macam biasa je lah. Itu yang duduk atas pagar, dia tak tahu nak ke mana. Orang pun pujilah ketika itu Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, gini bagus, sebab ramai dah keluar dari Islam. Champion lah, kamu dah berjaya. Wahai Abu Jahal, kata Abu Jahal, aku tak berjaya lagi. Selagi seorang ni tak termakan, maka kita belum berjaya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad cerita. Apa kata Abu Bakar? Muhammad, Rasulullah, dia cerita lebih daripada tu pun aku percaya. Kata Abu Jahal, aduh, tak boleh juga makan. Sebab itu Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan anaknya Siti Aisyah yang berkahwin dengan Rasulullah dapat gelaran As-Siddiqah. Ini tuan-tuan, sebab Isra wal Mi'raj itu ialah penganugerahan hanya pada Rasulullah. Jangan kata orang mungkin ramai kata malam tadi dia di Isra Mu'ud. Dia kata, aku bukan apa ya, malam tadi aku tengah tidur, dia orang bawa aku pergi Mekah. Siapa bawa kamu itu? Burak, muruk sesat, kompong sesat, tuan-tuan. Burak pun tak kenal kita, tuan-tuan. Itu kenderaan ahli syurga. Siapa dia orang pertama yang pernah menaiki kenderaan syurga? Jawapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahkan ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Kenderaan kita ialah Burak. Laju, Nabi kata dia lebih besar pada keldai, lebih kecil daripada kuda, dia berwarna putih, dia letak kaki ke depan sejauh mata memandang. Lajulah. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, insya-Allah. Dan ibu-ibu masuk syurga nak tengok suami. Ya Allah, nak pergi tengok suami. Murah bawa cari suami. Oh, tengah seokok. Aku juga kamu ya, aku ingat tak ada katanya lah. Dia tak nak bini dia duduk sama dalam syurga, ni tak seronok, tuan-tuan. Ahli syurga ni, tuan-tuan, Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, syurga yang terakhir dimiliki oleh ahli neraka. Ada seorang Islam, dia ni diazab dalam neraka, dia ni orang terakhir keluar daripada neraka. Orang Islam, orang lain, dia ni orang terakhir masuk syurga. Terakhir masuk syurga. Nabi kata syurga yang dia dapat, walaupun dia orang terakhir, syurga dia 10 kali ganda luasnya bumi. Tu orang terakhir tu. Kalau kita antara kelompok terawal, amin. Tuan-tuan duduk kelompok tengah, amin. Kelompok terakhir 10 kali ganda. Saya nak tanya ayah-ayah, nak kelompok nombor apa? 1, 2, 3. 1. Dah punya tamak tu orang kira-kira. Saya ceramah dekat Selangor hari itu, tuan-tuan. Dia kata apa? Nak 1, 2, 3. 3 pun cukup lah. Dia kata. Dia kata Selangor ni pun saya tak keluar mana. Besar 10 kali ganda. Tak ke mana. Jangan cakap Burak kenderaan kita. Oh, nak tengok pengurusi Masjid An-Nur, masjid bawah, Burak bawah sampai rumah cik sama besar rumah dia. Subhanallah ya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itu dia adalah anugerah. Anugerah apa? Anugerah selepas Nabi SAW diuji dengan kesengsaraan. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau sedih, orang bagi hadiah pada kita rasa seronok tak? Ibu, suami ucap birthday pun rasa seronok dah. Nangis. Tak sangka ya. Sebab sepanjang 30 kahwin tak pernah beli kek. Tahun 31 Allah, tak apa pun teriak pula suami dia. Daripada simpang pegang kek naik motor, happy birthday to Allah. Bini tengah sidai baju, Allah apa? Selama 30 tahun kita kahwin tak pernah abang ucap birthday. Hari ni tahun ke-31, terimalah Allah. Bini dia lari masuk dalam, ambil telefon semua anak-anak. Abang buat abang teriak ni balik dah cepat.
Takut tak lama katanya dah pelik-pelik berlaku kat abang kamu. Tu buang kebihan tu. Orang kalau disedih, kita bagi hadiah. Nabi melalui kesedihan. Pasal apa? Nabi pun manusia. Betul tak? Nabi pun manusia. Ada masa Nabi suka, ada masa Nabi marah, ada masa Nabi bergurau. Bukan sahabat duduk dengan Nabi, duduk zikir depan Nabi, ya Rasulullah subhanahu. Tak ada masa dia bergurau. Nuaiman, ada satu sahabat Nuaiman, dia bergurau dengan Nabi. Oh, bukan gurau macam kita orang Arab. Dia kalau bergurau sungguh Arab ni. Sebab itu Nabi, sebab itu bila Imam Mahdi turun nanti, dia datang, dia akan memperbetulkan Arab tu dulu. Sebab orang Arab ni, dia kalau gurau sungguh, dia kalau marah sungguh. Nuaiman ni bukan jalan-jalan, dia sahabat Nabi, dapat dengan Nabi, hormat betul dia dengan Nabi. Satu hari dia panggil orang makan. Rasulullah ada, ya Rasulullah, saya nak buat jamuan sikit boleh ya Rasulullah? Oh, Nabi kata, bagi siapa makan ni, sahabat-sahabat kita duduk pada ibu dengan kamu. Rasulullah kata, bagus, sedekah. Jom, okey. Baik, makan, jamuan. Dia panggil tukang masak sana, dia panggil orang jual, buat makan dekat sahabat-sahabat. Habis saja nak balik, Nuaiman pun beri dekat peniaga tadi, nanti minta duit dekat Rasulullah. Sudah. Dia kenakan Nabi sampai tahap macam tu. Nanti duit ni kau minta Nabi tau, dia lari. Ni Nuaiman ni, kalau Nabi cerita pasal Nuaiman, Nabi akan ketahui sampai nampak tinggi gerham Nabi, perangai Nuaiman. Satu hari ada beberapa orang daripada luar negara kedutaan datang bertemu dengan Rasulullah naik unta di kerabat-kerabat diraja. Unta ni mahal. Unta yang bukan unta macam kita buat seperti tak, dia memang unta memang special punya lah. Kalau dalam bahasa kita, kenderaan mewah lah. Alphard, Toyota, Velfire lah unta. Jadi unta mewah ada 5-6 ekor, 4-5 ekor duduk diikat dengan cermat, dijaga oleh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga beberapa orang sahabat Nabi jaga unta tadi. Sebab dia bertemu dengan Nabi, nak cerita pasal Islam. Nabi nak cerita pasal Islam. Tengah-tengah jaga ni tuan-tuan, unta kedutaan ni, Nuaiman boleh. Yang sahabat ni pergi temu, hai Nuaiman pergi mana? Raja nak lintas ke sini. Kata sahabat Nuaiman, nampak unta? Kata Nuaiman, oi, mewah ni unta, buat sate sedap ni. Ketawalah dia orang, ketawa. Bila dia tengok dekat unta tadi tuan-tuan, kepala dengan badan semua terpisah. Nuaiman sembelih. Dahsyat tak dahsyat Nuaiman. Lepas tu sahabat Hamzah dah terkejut dah. Nuaiman pun kepala kedutaan unta ni. Mati kita nak jawab dengan Nabi. Nuaiman pun lari. Dia kata dalam masa dia lari, dia kata jangan bagi tahu Rasulullah. Dia lari sampai ke ujung Madinah. Ini perangai Nuaiman. Satu hari Sayyidina Ali bergurau dengan Rasulullah. Dia duduk sebelah kanan Nabi SAW. Nabi makan buah kurma. Nabi ambil biji kurma, Nabi letak dekat depan lutut Nabi. Sayyidina Ali pun makan. Dia tengok Nabi letak, dia makan, letak biji dia dekat tempat biji Nabi. Nabi makan yang kedua, Nabi letak, jadi 3 biji. Dia makan biji tu, letak, jadi 4 biji. Dia pegang lutut Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, banyak kurma makan sampai 4 biji hari. Dia makan 2, Nabi makan 2, dia tambahkan jadi 4 biji lah. Nabi tengok, bila pula aku makan 4 biji, aku makan 2 biji. Lepas tu kau kata aku makan 4 biji, tak apalah. Rasulullah kata kau lagi teruk dengan biji-biji kau telan. Nabi bergurau pun boleh tahan juga. Nak ceritakan zaman Rasulullah tu time seronok, time Nabi tegas, itu ikut keadaan dan masa kita. Sebab itu tuan-tuan, ada masa kita sembahyang, ada masa kita masak betul-betul, ada masa kita sembahyang sungguh-sungguh, ada masa kita lepak kedai kopi, lepak sungguh-sungguh. Tu yang sampai Medan haji sehari 4 kali ni haji tu. Tak balik rumah, abang tengah buat haji juga, jauh terlempang 6 kali ni haji. Punya fokus tu. Sebab itu tuan-tuan, orang sedih, ada masa Nabi sedih, Nabi diberikan hadiah. Sebab apa? Setahun sebelum Isra wal Mi'raj itu berlaku, dipanggil sebagai Amul Husni. Tahun itu, tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Pasal apa tahun sedih? Pasal Nabi diuji dengan 2 orang kematian insan yang Nabi paling sayang. Siapa dia? Yang pertama Abu Talib. Abu Talib ni anak nombor berapa tuan-tuan? Dia ni anak nombor 1. Daripada siapa? Anak Abdul Muttalib, atuk Nabi. Dia ada anak 16 orang.
6 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Anak yang pertama tu Abu Talib. Baik ke? Baik, tapi tak Islam. Yang kedua, dah dia tak Islam, jahat pula, Abu Lahab. Lahab ni jangan buat pasal. Lahab ni dia memang jahat semua kan. Nabi pergi ke pasar, Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa masuk satu la ilaha illallah, dia masuk syurga. Abu Lahab duduk dekat Nabi, dia tunjuk dekat kepala Nabi, budak depan aku ni bohong, penipu. Orang di pasar tengok, kalau orang lain kata Muhammad dia penipu, tak apa. Bapak saudara sendiri. Jahat tak jahat Abu Lahab ni. Termasuk Abdul Abbas, Sayyidina Hamzah, ini antara bapak saudara Nabi, tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Abdul Muttalib dia orang terkenal. Bila dia mati, maka naiklah Abu Talib. Abu Talib anak sulung lah. Maka dia jaga Nabi. Waktu itu start Nabi 8 tahun, 9 tahun, ajar selok-belok perniagaan, perdagangan, uruskan negara ke negara. Tuan-tuan, untuk tuan-tuan maklumat tuan-tuan, Nabi umur 20 tahun, Nabi dah bergelar sebagai seorang jutawan. Cuma Nabi tak mengumpulkan harta, tapi status yang gaji duit yang Nabi usulkan, Nabi taraf jutawan. Punya hebat Nabi berniaga ni, punya hebat. Maknanya Nabi adalah teknik peniaga yang paling hebat. Sebab itu Nabi bukan bergabing saja, banyak. Nabi tokoh ketenteraan, strategi. Sebab itu ada satu tempat dipanggil sebagai Masjid Baju Besi. Dekat Madinah ada Masjid Baju Besi. Pasal apa? Pasal Nabi pernah buka baju besi dia, Nabi susun atur sistem ketenteraan. Tetapi Nabi telah diselewengkan oleh ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu, bawa lari 300 tentera Islam ketika itu. Ni ada panjang cerita lah, seronok lah. Jadi tak apalah, bila Amul Husni Nabi mati Abu Talib, Nabi keluar, orang mula berani serang Rasulullah waktu itu. Nabi balik rumah, isteri Nabi tenangkan Nabi, Siti Khadijah, abang tak apalah abang, tidak nak buat macam mana, dah orang tak suka abang, tak apa abang balik rumah, saya ada untuk abang, saya terima abang. Allah, seronok. Isteri dapat pujuk suami macam ayah-ayah lah, tak? Isteri izinkan pergi mancing 3 hari, balik-balik ikan tak ada, isteri tenangkan, tak apa abang, esok abang pergi lagi. Allah, nikmat tu tak tahu. Ya Allah, seminggu boleh, seminggu pun tak apa abang, silalah. Allah, dia bagi support lagi dah tau. Sebulan orang tu tak balik. Sampai ke danau cari ikan, sampai ke danau dia pergi apa kan? Jangan bagi peluang. Tak boleh bagi peluang kan? Saya ada satu orang tu, dia kata lah, Ustaz doakan suami perjalanan, suami jalan dakwah. Saya kata alhamdulillah lah, dah beberapa hari dia pergi dah, dia ikut tabligh. Dia pergi mana? Katanya ke Thailand. Saya kata kak, biar betul dia kata di Thailand. Pergi ke mana? Danau. Allah, saya dah terdiam. Saya kata kak tahu tak danau tu dekat mana? Dekat Thailand lah. Pasal apa dia dakwah ke sana? Dan suami kata ada madrasah tahfiz, ada apa semua. Allah, danau ni pusat pelacuran kedua terbesar di Thailand. Jangan main-main lah. Mungkin ada madrasah, mana kita tahu. Dia mengentung kalau bini dia ikut jemaah tabligh pergi ke danau. Majlis sendiri pun tak pernah bertakut. Nak pergi majlis tempat orang, suruh sendiri pun tak pernah sampai. Dia nak pergi duduk kat suruh orang sampai 3-4 bulan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka yang kedua, Nabi kematian Siti Khadijah binti Khuwailid. Di balik rumah pun isteri pujuk, tapi Allah Ta'ala jemput Siti Khadijah. Allah, Nabi dah kecewa, Nabi sedih. Sebab apa? Permulaan agama ni tak tahu nak bawa ke mana. Nabi tak pernah sampai Bukit Gambai. Siapa pernah jumpa Nabi kat Bukit Gambai? Mana ada tuan? Tak ada. Ayah Pin pun tuan-tuan tak pernah jumpa. Tidak? Ayah Pin hidup lagi? Tak ada, dah mati dah? Meninggal. Ada Rasul, dia bagi Rasul Kahar kat Selangor. Dulu tahun 70-an dekat Indonesia, ada satu orang dia gelarkan dia malaikat Jibril. Dahsyat tuan-tuan, punya canggih tu. Saya sebenarnya Jibril, sudah tuan-tuan penuh Jibril kat Indon. Bila kita berjiran dengan Malaysia, bawanya orang Indon ada Jibril. Dia pun tak nak kalah, dia letak Rasul dekat Malaysia. Tu Rasul Kahar. Ada Rasul pula lagi hebat daripada Jibril tadi tu. Macam-macam orang ajaran sesat hari ni tuan-tuan yang berlaku. Nabi tak pernah sampai tempat kita.
Tetapi Islam sampai tak? Islam sampai. Kuatnya orang Bukit Rambai Jaya ni dengan Islamnya. Sebab tuan-tuan yakin dengan Islam, tuan-tuan sayangkan Islam. Ada majlis di surau, tuan-tuan nak datang. Sebab apa? Kita bertanggungjawab sebagai orang Islam. Tapi tuan-tuan, Islam nak sampai kepada kita ni bukan senang. Bila Nabi SAW kematian Abu Talib, kematian Khadijah, Nabi sedih. Nabi bawa diri dia pergi ke Taif. Taif ni di mana? Atas Mekah, 160 km. Nabi jalan kaki dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Pergilah Nabi sampai ke kota Taif. Umur Nabi waktu itu 52 tahun, 53 tahun. Nabi pergi ke Taif. Sebab apa? Waktu umur Nabi 52 tahun, kemuncak Nabi nak diancam bunuh ketika itu. Sebab Abu Talib dah tak jaga Rasulullah, sebab dah tak ada. Siti Khadijah pun dah tak ada. Nabi bawa pergi ke Taif, cuba membawa agama yang tak tahu ke mana penghujung dia sebenarnya. Dapat tahu, tak tahu nak bawa ke mana. Pergi pula ke Taif. Orang Taif baling Nabi dan batu dan kayu kepada wajah Rasulullah. Dalam riwayat, Zaid bin Harithah duduk belakang Nabi. Dia tengok Nabi kena baling. Dia duduk depan Rasulullah, dia angkat tangan, jangan baling Rasulullah. Dalam riwayat, Zaid bin Harithah dibaling lebih teruk daripada Nabi kena. Sampai Nabi berjalan, darah mengalir dekat capal Nabi, berbunyi cam-cam takungan darah. Walhamdulillah. Sampai tahap macam tu. 10 hari Nabi duduk di kota Taif. Nabi keluar. Nabi duduk di luar satu kebun yang dimiliki oleh Uqbah bin Rabi'ah. Wajah Nabi menghadap bumi Taif. Nabi angkat tangan, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala nas. Anta arhamar rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamun. Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, alangkah lemahnya strategi dakwahku, alangkah lemahnya kekuatan aku, ya Allah, alangkah hinanya aku dalam kalangan mereka. Ya Allah, jangan kau serahkan urusan aku kepada mereka. Jangan kau serahkan urusan aku kepada musuh yang akan menjatuhkan aku, ya Allah. Selagi engkau tidak murka, ya Allah, aku akan terus bangun membawa agama ini. Sampai tahap macam tu. Bila berlaku macam tu, Jibril pun turun. Jibril pun kata, ya Rasulullah, seluruh penduduk langit mendengar rintihanmu. Nak tak aku angkat gunung Taif, aku lemparkan kepada seluruh orang Taif. Nabi kata, bangun Nabi. Waktu tengah sakit Nabi bangun. Nabi kata, jangan, aku masih lagi mengharap satu hari nanti mereka beriman kepada Allah. Hari orang Taif semua Islam. Itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik kota Mekah, kena lagi dicaci dimaki. Malam itu juga Jibril alaihissalam membawa buraq, diizinkan oleh Allah bawa Nabi berjalan. Allah Ta'ala kata, linuriyahu min ayatina. Aku nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi dapat semangat motivasi semula. Islam nak sampai kita kepada kita dengan linangan air mata. Islam sampai kepada kita dengan apa, tuan-tuan? Islam sampai kepada kita dengan titisan darah yang mengalir kepada tubuh badan Rasulullah. Islam sampai kepada kita dengan darah-darah peluh Nabi berjuang untuk mempertahankan agama. Kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi di bumi Taif? Sebab Allah Ta'ala nak tunjuk susahnya agama nak sampai kepada kita. Yang anak-anak muda kena tahu tentang sejarah Isra wal Mi'raj, supaya dia sayangkan agama. Susahnya agama nak sampai kepada kita, supaya jangan jadi salah seorang yang meruntuhkan agama. Nampak tuan-tuan kan? Hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, solat bagus, puasa bagus. Anak-anak muda dekat luar sana berapa ramai tuan-tuan yang tak semayang. Bahkan kajian dibuat 100% orang Islam. Katakanlah kita duduk di Malaysia ada 30 juta, 32 juta. Katakanlah yang Islam 15 juta. Dalam 15 juta orang Islam di Malaysia yang jaga solat betul-betul hanya 10% sahaja kajian dibuat. 10%. Daripada 10% yang solat 5 waktu sehari semalam, hanya 5% daripada 10% tadi itu. Kalau tuan-tuan solat 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan termasuk dalam 5% tadi. 90% anak-anak kita di luar sana tak bersolat. Tuan-tuan, itu bila
pengurusi masjid kata terawih nanti ada imam hafiz, mesti orang muda kan. Budak-budak hafiz tu berlaku, dah ada hafiz. Bukan nak bagi rehat sebulan, imam-imam satu nak bagi rehat. Itu orang dapat rehat sebab lega tu. Tak ada tu fikir surah apa nak baca malam ni. Jangan je lah budak hafiz. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang imam dia mati idea sebab dia bukan hafiz. Terpaksalah ulang ina atau ina aku lawahat. Ina atau ina aku lawahat. Cuma aku dah tahu ina atau ina. Bagi budak hafiz kelainan sikit. Tapi budak hafiz ni kadang-kadang tu lah malam pertama dia naik syekh tu. Satu rakaat, satu juzuk dia baca duk menung, cuma menung. Aduh silap pula angkat takbir awal. Imam takbir dia dapat mai dia goreng habis tu kan. Sebab itu yang duduk belakang imam pun kena hafiz. Supaya imam tu terkantor, yang belakang tu tukang sambung. Imam baca pelik-pelik, kita bukan hafiz, tiba-tiba tersangkut. Inna sangkut. Inna. Tuan-tuan nak sambung apa kat belakang tu? Inna banyak. Inna mana ni? Inna lati, inna akhina. Ada makcik belakang sambung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katanya ya Allah cepat sikit, lutut dah betul-betul lutut kata inna kau rukuk je lah kata orang belakang. Rukuk je lah betul. Jadi tuan-tuan nak kelainan ibadah tu. Jadi tuan-tuan, kegembiraan itulah Nabi termotivasi. Jadi motivasi itu dipanggil sebagai motivasi agama. Jadi tuan-tuan, di sini kita belajar bila Nabi turun, Nabi melalui 3 kelompok manusia: Islam, kafir, dan juga paling bahaya siapa dia? Orang kafir bahaya tak? Tak bahaya lah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, kau buat macam mana dengan orang kafir ni? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kata Allah, orang kafir kau cakap pasal Islam, dia hati mereka dah dipatri dah. Allah Ta'ala kata dah, dia buat macam bodoh lah. Yang bahaya orang apa? Orang munafik. Orang munafik bahaya. Yang saya sebut tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia punya marah dengan Nabi. Pasal apa? Dia tak dapat jawatan Perdana Menteri Madinah waktu itu. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, nama yang dicalonkan sebagai pemimpin utama Abdullah bin Ubay, sebab dia orang Madinah. Ubay, Abdullah, kawan, kompon kau jadi takkan orang luar nak jadi Perdana Menteri untuk kau ni. Mesti kau sebab nama dicalonkan. Tetapi bila orang kata, yang datang bukan orang Islam sahaja, yang datang tu Rasulullah. Sudah pastilah Rasulullah, jauh langit dan bumi. Tapi bila Nabi datang, orang angkat Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay ni, dia pun angkat Nabi, tapi dalam masa yang sama dia telah terasa. Depan Nabi dia beriman, depan Nabi dia kata, ya Rasulullah, hebat Rasulullah. Dia yang panggil orang datang sembahyang dekat rumah Nabi, dekat masjid Nabi. Bila masuk waktu azan, kumpul wahai sahabat, kumpul semua, Rasulullah dah nak keluar ni, jom kita solat sama-sama. Belakang Nabi dia kata, air kecil unta aku lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh bahaya dia orang munafik. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, ciri-ciri orang beriman. Ayat 6 sampai ayat 7, ciri-ciri orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20, cerita tentang bahayanya orang munafik. Tuan-tuan baca surah Al-Hadid ayat 12, ayat 13, ayat 14. Orang munafik pengakhirannya berada di mana? Jadi bahayanya orang munafik. Itu yang bila Nabi turun, depan Nabi dia kata, hebat Rasulullah. Isra' yang belakang Nabi kata, gila Muhammad ni. Kau perlu depan Nabi kata, ya Rasulullah, hebat Rasulullah. Sampai tahap macam ni. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini, antara asas agama kita dalam Isra' wal Miraj itu ialah solat. Kita tekankan tentang solat kita. 9:30. Dah bagi waktu subuh. Jangan tentu dah lapor kata kisah aku pun lapor juga sikit lagi 2-3 minit tuan-tuan. Maknanya kekuatan yang pertama Isra' wal Miraj itu ialah kekuatan solat itu sendiri. Saya dah buat baca satu kajian antara sains dan juga solat itu sendiri. Tuan-tuan,
Betul lah solat 5 waktu, 50 tu asal tu. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dapat dikurniakan solat 50 waktu. Nabi tak tidak kurang pun. Nabi turun, jumpa Nabi Musa, yang Nabi Musa mencadangkan supaya Allah Ta'ala ringankan. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, aku dapat. Kata Rasulullah, aku dapat solat 50 waktu. Kejut Nabi Musa, ya Muhammad Rasulullah, umat aku 2 waktu pun Bani Israel tak buat. Umat kau duduk akhir zaman 50 waktu. Sudah, pergilah minta Allah Ta'ala ringankan. Naiklah Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah Ta'ala turunkan 5? Nabi sebut dapat kurang 5. Nabi Musa kata berapa dah tinggal 45. Tak ada lagi kurang, lain lagi minta kurang, Allah Ta'ala kurangkan 5, tinggal 40. Kata ulama nak tunjukkan, banyak kali kita minta bersama dengan Allah, Allah Ta'ala tak bosan pun mendengar permintaan hamba-Nya. Kita je lah cuma malam, sekali minta, 2 kali minta, tak dapat, alah dah minta dah. Betul tak? Kita. Tapi Nabi punya hebat, Nabi 9 kali sampai 5 daripada 50, tinggal 5. Turun, Nabi Musa kata, ya Rasulullah, berapa tinggal? 5 wahai kekalaku Musa. 5 pun banyak lagi tu, umat-umat kamu tak boleh nak buat. Mintalah Allah Ta'ala ringankan lagi. Kata Nabi Muhammad, aku dah malu dah dengan Allah, cukuplah 5 waktu ni umat aku buat syurga untuknya. Saya ceramah di Sarawak hari itu tuan-tuan, saya sebut pasal 50 tinggal 5. Ada pakcik depan tu kata, Allah, ni yang silap Ustaz. Dia kata pun dia patut Nabi naik kosong. Dunia pemalas sama Allah. Patut Nabi naik ni silap, patut Nabi naik. Tahu tak ada semayang. Saya kata punya pemalas sama Allah. Ni jadi muka-muka pemalas tuan. Dia kata senang. Dia kata 5 waktu. Turunlah dari 5 waktu. Tuan-tuan, umat-umat terdahulu mereka solat Nabi Musa semayang. Ya. Sebab itu bila Nabi sebelum Mi'raj, Nabi solat 2 rakaat dekat Masjid Al-Aqsa, jadi imam pula. Macam mana Nabi semayang? Sebab solat belum dikurniakan. Kata ahli tafsir, Nabi ketika itu Rasulullah solat mengikut solat Nabi-Nabi terdahulu, 2 rakaat, tak ada sujud, tak ada rukuk, wallahu a'lam. Tapi bila dikurniakan solat, Jibril yang ajarkan Rasulullah secara spesifik cara angkat takbir. Sebab itu kalau dalam bab solat Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang ikut macam mana aku semayang. Tapi masalah kita semayang ikut kita, tak ikut Nabi. Sebab itu surah An-Nur mungkin kita boleh buat satu program solat sempurna Rasulullah. Bila kita solat ikut Nabi, semua sama cara semayang dia. Angkat takbir sama. Tak ada duduk terlepas, ada terlepas. Allah, terlepas belakang. Aduh, jadi terlajak Allah. Kita tengok pun dia macam dia ni. Ada yang terbang ke atas, ada Allah. Amboi, tinggi betul. Ada yang jadi terkurusilan, mungkin tu Allah, tu kepok Allah. Dia tu canggih. Macam-macam. Ada duk singit, ada Allah. Kita tahu, jantung dia dulu di mana, duduk buah pinggang, duduk di mana. Sebab itu bila kita solat ikut cara Nabi, maka kita akan solat sama dia. Betul? Ambil wuduk macam mana, buat satu program cemerlang solat Rasulullah. Jangan campur dengan budak-budak, malu nanti. Buat ayah-ayah satu kumpulan, buat hari ni. Budak-budak buat ada bulan depan. Buat orang lelaki dulu, panggil ustaz. Okey, haji-haji, ayah-ayah semua duduk dalam saf ya, kita test. Okey, semua kat takbir Allah. Betul lah ustaz, betul kan? Kat sini ke kat sini ke? Ustaz nak tanya ustaz, ada minggu depan. Ustaz, betul ke ustaz, kalau kita semayang ustaz, ibu tanya tu wajib sentuh cuping tau. Betul, siapa pula mengajar? Adalah dulu saya betul lah cuping kita sentuh. Kalau benda orang apa asli yang telinga lapor payah. Tu jadi telinga jatuh nak sentuh ke bawah ni. Nampak bila semayang tak ada ilmu. Ni masalah. Cara angkat takbir berserkap ni dia panggil berserkap. Kaki tu nak buka macam mana? Nak kepok besar mana kaki? Betul tak? Angkat takbir macam ni ke? Macam ni ke? Macam sebab Nabi ada 3 kaedah Nabi cara angkat takbir.
Duduk antara dua sujud, macam mana yang ikut duduk cara Nabi, duduk yang dibenarkan, duduk yang makruh, ada. Itu belum cerita, baru cerita bab rukun fi'li, qauli, berbuat apa sebutan kita, makhraj kita. Sebab itu tuan-tuan, solat dia banyak perbincangan di dalam itu. Sebab itu solat Allah Ta'ala bagi direct kepada Nabi, tidak menggunakan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ayo bersempena dengan Isra wal Mi'raj, kita cari jalan untuk memperbetulkan solat kita. Sebab itu Nabi Ibrahim, jangan kata Nabi Ibrahim tak solat, dia solat. Kan Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 40, tuan-tuan boleh ambil doa ni, Rabbi ja'alni muqimas solat wa min dzurriyyati. Surah ni, ayat doa untuk menjadikan zuriat keturunan kita menjaga solat tanpa disuruh. Rabbi ja'alni muqimas solat wa min dzurriyyati. Surah Ibrahim ayat 40. Boleh baca doa itu dalam doa-doa kita. Nak jadikan anak kita yang sabar, anak yang tenang, suami yang sabar. Surah Ibrahim, surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyaklah doa-doa ni tuan-tuan, semuanya ada di dalam Al-Quran kita. Sebab itu tuan-tuan, Isra wal Mi'raj bukan sekadar penceritaan adat supaya kita faham berlaku Isra Mi'raj. Tak, sebenarnya Isra wal Mi'raj dia mengajak kepada kita untuk memperbaiki solat kita. Kata ulama tasawuf, ada 5 tingkatan solat. Solat yang biasa dipanggil solat orang jahil. Apa dia solat orang jahil? Sembahyang, dia tak tahu, orang rukuk dia rukuk, orang ambil wuduk dia ambil wuduk, orang baca dia pun baca, tapi dia tidak langsung menghayati apa benda yang dia buat. Itu solat orang jahil. Atau solat orang jahil dipanggil solat orang lalai. Dia bukan, dia tahu makna bacaan, dia tahu, tapi dia lalai. Lalai, tahu lalai? Sebetulnya orang tua-tua dulu kata kalau barang hilang, pergi sembahyang. Bagi ingat, betul lah, tengah sembahyang dia jumpa barang. Betul tak? Cari kunci motor tak jumpa. Mana kunci motor abang nak pergi surau ni? Tak tahu, abang letak ke mana? Kalau tahu tak ada, dah kata kamu. Aku jalan kaki lah, jalan kaki. Sembahyang, Allah. Oh, ada peti semua dia boleh ingat. Sebab itu tu pakai seorang orang lalai. Orang tua kata pepatah tu betul. Kalau susah ni pergi sembahyang, jumpa sungguh tengah sembahyang duk cari barang. Imam baca panjang duk lalai, duk mata duk baca baju orang. Tengok baju orang. Tinggalan penuh baju. Tak basuh ke baju. Bismillah. Dan tuan, solat orang lalai. Dia tak kira lagi imam dia baca panjang, dia tengok skrin TV kat depan. Hari Senin Ustaz Din, kuliah subuh 4 hari bulan Ustaz Rahmat. Oh, Ustaz nampak banyak subuh dia sama Ustaz. Lah panjang ni imam baca surah. Lah kira dia Ustaz. Satu ceramah 100.5. Kalau 30 pakai banyak. Dia pun buat bisnes burger. Ui, banyak dia kira. Dia kira dia Ustaz tu. Ni lalai. Tingkat kedua. Tingkat yang ketiga, khusyuk dan lalai. Dia cuba nak khusyuk, kata ulama tasawuf, dia khusyuk, tiba-tiba dia lalai. Dia tak baik pada khusyuk balik. Itu antara khusyuk dan lalai. Itu kebanyakan kita nak cuba khusyuk. Orang sebelah rumah makan petai. Dah tak khusyuk, kita Allah khusyuk balik. Punya bukan senang, tak khusyuk ni bukan senang. Ada orang kata Ustaz, kalau nak khusyuk kita pakai ikas sejadah yang ada gambar Kaabah. Tengok orang. Ada orang bila tengok Kaabah tu, dia teringat kenangan pergi umrah sebelum pergi Allah rukuk tengok Kaabah. Lama tak pergi Mekah. Ni lah masjid aku pergi. Mana pintu aku masuk? Dia cari pintu lah tengah sembahyang. Imam dah baca tahiyat, dia cari pintu tak jumpa lagi. Nampak tuan-tuan? Ini perangai kita. Sebab apa? Nak khusyuk ni bukan senang. Ada orang kata Ustaz, kalau nak khusyuk kita tak ingat apa-apa bila kita sembahyang. Wah, lagi kacau. Saya kata, ayah, abang tadi khusyuk tak? Saya rasa mungkin khusyuk lah Ustaz, sebab saya ingat, saya tak ingat apa-apa. Yang abang ingat, tak ingat apa-apa, kira ingat tu saya kata. Oh, betul juga yang saya ingat. Susah nak tempat susah.
Orang khusyuk je dah tahu dia khusyuk ataupun tidak. Baik, yang keempat, solat orang khusyuk. Tadi lalai khusyuk, yang keempat khusyuk. Oh ni payah ni canggih Dia masuk saja pintu masjid, hal dunia lupa lah. Bini lupa, kereta lupa, dia tahu dia dengan Allah. Allah lupa. Tapi itu jarang berlaku dekat kita dengan handphone tinggal boleh patah balik pergi ambil. Dia ambil plan tu kan, dia laptop pong dah sampai, Allah handphone patah balik pergi ambil handphone. Punya sayang handphone. Jadi tuan-tuan, yang terakhir solat para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Sebab itu kalau saya dengan Ali dulu kan, dia pergi pegang, kan dia kena panah dekat peha dia. Bila sahabat pegang panah tu nak tarik, sakit anak panah tembus tu, sakit. Kata sahabat, ya Ali macam mana nak tarik, sakit. Kata Sayyid Ali, tak apalah, aku semayang 2 rakaat, aku semayang kejap. Dengan semayang kamu cabut. Bila Sayyid Ali semayang, sahabat ni pun tariklah. Habis bagi salam, Sayyid Ali tanya, dah cabut ke belum? Dah cabut waktu kamu semayang tadi. Dia tenggelam dalam kekhusyukan, sikit pun tak rasa sakit. Kita payah tuan, kaki kanan nyamuk gigit kaki kiri, duk garuk. Masjid ni pasang tu banyak nyamuk, mari dia salah tu. Kalau ada marah ke masjid, ada marah ke semua, tu kita nak khusyuk ni bukan senang. Sebab itu solat kita, dia bukan sekadar solat, dia ada tingkatan. Kita cuba untuk meningkatkan kebaikan solat kita, insya-Allah. Cukuplah tuan-tuan ada rezeki, kita jumpa lagi. Cukuplah, dah 9.45 dah. Tengok muka tuan-tuan pun dah lapar. Saya perasan ibu-ibu kaki dah bersilap, kejap ke bawah, kejap ke atas, kejap. Dia kata ustaz ni tak reti nak berhenti, aku dah tak rasa kaki dia. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa dan ketika. Salam al-hijrah. Kita jumpa nanti bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Sebab itu dalam kitab Lataiful Ma'arif, 5 malam ni tuan-tuan yang tinggal doa. Yang pertama malam 1 Rejab, terlepas dah. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni kita sebutkan, kata Nabi. Yang ketiga malam hari raya Idul Adha, mustajab doa. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima setiap malam Jumaat. Mustajab doa, insya-Allah. Apatah lagi di dalam bulan-bulan haram ini, insya-Allah. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Salam Isra wal Mi'raj. Sama kita memperbaiki solat kita, buat yang terbaik untuk diri kita, buat yang terbaik apa yang termampu untuk kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam solat itu ada keberitan, dalam solat itu ada ketenangan, dalam solat itu ada lintasan air mata, dalam solat itu adalah darah-darah Rasulullah untuk memperjuang, dan dapatlah Isra wal Mi'raj untuk kita sayangi dan kita cintai dengan solat kita, insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan diberikan kekuatan, dijadikan suami yang soleh, isteri yang solehah. Saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah terbaik dunia dan juga akhirat. Saya doakan tuan-tuan dijadikan zuriat keturunan kita yang terbaik dunia akhirat. Saya doakan tuan-tuan, jika ada dalam kalangan kita yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah yang teruk, campakkan kami sakinah mawaddah warahmah, ketenangan dalam hati kami. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang paling terbaik untuk kita semua menyelesaikan masalah kehidupan kita, masalah keluarga, keuangan dan juga sebagainya. Dan saya doakan tuan-tuan, jika ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, adik keluarga kita yang sedang sakit, ya Allah, dengan keberkatan yang ada pada malam ini, ya Allah, sembuhkanlah kesakitan kami dan adik keluarga kami, sihatkanlah kami, ya Allah, berikan kesihatan yang paling terbaik untuk kami menjalankan kewajipan sebagai hamba-Mu. Saya doakan tuan-tuan sekali, minta tuan-tuan doakan saya juga lah, isteri, anak-anak, mak ayah saya semua, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa di lain masa dan ketika. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak Surau An-Nur atas undangan dan juga keberitahuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Pengurusi, terima kasih Surau, terima kasih jemaah semua tamat. InsyaAllah Allah Ta'ala berkati tamat bukit ramai lagi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.